Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam pencerahan, salam bahagia, salam di alam maya, salam malam Jumaat. Apa khabar saudara? Saudara Mustafa Ilyas. Doa saya agar anda sihat, anda orang pertama muncul. Setan kuning, malam-malam Jumaat ni setan kuning macam mana tu? Saya kena banyak baca Quran lah setan. Tak tahu nanti kalau saya panggil saudara setan, sudah marah dekat saya pula. Saudara Izzuddin, saudara Syah Ibrahim, Thomas Tan, how are you Thomas? Terima kasih sahabat malam bersama saya ya, mendengar labun tentang politik. Saudara Hafiz Wan Basirun, Irin Mikasa, Ibrahim Cik Muda, saudara Ahnafus Solihin. Itu juga dengan Tuan Abdul Rahman, Tuan Ismail, saudara Oping Temu, dari mana tak tahu, mungkin Sarawak agaknya Oping ya. Saudara McHill, John Ringo, wah nama sedap tu, John Ringo. Saudara Samsul Anwar, Waalaikumsalam. Saudara Sabarudin Din, begitu juga dengan Puan Rahmah, Abu Nems, ni apa ni, Fulani. si Fulan lah saudara ya. Puan Hamidah Kamat, apa khabar Puan? Fuad Ghazali, Saudara Anan Makno, Joka, Osman di BKL. Ni Saudara Osman ni daripada Dewan Bandar Kuala Lumpur mungkin ya. Saudara Muhammad Safari, 4 tulang kering. Teruskan berusaha dalam hidup kita ni yang ada dalam 4 tulang kering. Begitu juga dengan Saudara Husin Ismail, Tuan Eksan Sayuti, Waalaikumsalam. Dari Pontian hujan ya rupanya. Tak apalah saudara, sabar-sabarlah, mungkin bila hujan malam Jumaat ni rahmat datang ya saudara. Restu Imad, Fazil Yuk, Mat Spana Jaya, Waalaikumsalam, salam pencerahan. Dan teman-teman yang tak sempat saya santuni satu persatu, saya mohon maaf. InsyaAllah usai ini saya akan santuni. Kalau saudara lihat ada live tu, artinya saya santuni anda ya. Seperti biasa, saya harus memberi pencerahan tentang kedudukan negara kita hari ini ya saudara. Hari ini adalah hari Khamis 11 November yang merupakan hari yang ke-602. 602 hari dah negara kita ini dijengah dan diserang oleh virus corona saudara. Dan malam ini adalah malam Jumaat. Jadi oleh itu perbanyakkanlah zikir. Sebab malam ni malam penuh rahmat saudara. Banyakkan selawat, serta kalau ada kesempatan bacalah ayat-ayat suci Al-Quran saudara. Hari ini laporan yang saya terima semalam 6,243 warga kita yang disapuk oleh virus corona. Dan hari ini ada sedikit peningkatan, 6,323. Dan kematian semalam adalah 59, menjadikan angka kematian sudah meningkat 29,486 setakat hari ini saudara ya. Jumlah terkumpul untuk bulan ini saudara, setakat hari ini, iaitu setakat 11 November adalah 57,179. Ini untuk bulan ini saudara ya. Itulah laporan yang sempat saya bagi, saya berikan, yang dapatan saya daripada Kementerian Kesihatan. Okey, kita masuk e-commerce sekejap saudara. Saudara kalau mau mewawarkan produk saudara, hubungi Al-Azhar di talian 0113304141. 0113304141. Sekarang ni tengah sibuk dengan wangi-wangiannya, iaitu wangi-wangian daripada Timur Tengah saudara. Juga haruman Setangi, Al-Baqur. Ingat saudara, wangi-wangian itu adalah kegemaran para malaikat dan ia dibenci oleh syaitan. Kalau berhubung dengan Azhar, jangan lupa rendang tok dan bahulu berdal, produk ibunya. Saudara juga boleh menghubungi Siti Farehah untuk mewawarkan produk saudara dan menyusul jadual saya. Kalau saudara mahu saya hadir ke tempat saudara, hubungi Siti Farehah di talian 0177114300. 0177114300. Jangan lupa bersama Siti Farehah adalah dendeng manis Siti Farehah. Bagi teman-teman yang tinggal di sekitar Lembah Kelang, jangan lupa untuk berhubung dengan saudara Syauqi di talian 0123575703. 0123575703. Jika saudara ingin menempah buah-buahan yang segar, harganya di bawah harga pasaran, lebih murah daripada supermarket ataupun harga di pasar saudara. Buah-buahan ini adalah grade yang terjamin
dan akan dihantar terus ke rumah saudara. Juga jangan lupa tentang produk sahabat kita, saudara Zul, iaitu tokoh jamu kemaman. Kita berdoa agar Zul, tokoh jamu kemaman, lancar perniagaannya, beroleh kemajuan. Malam ini saya ingin memberi pencerahan tentang Habbatus Saudah, madu Arab Habbatus Saudah plus tunjuk langit. Ini merupakan produk daripada tokoh jamu kemaman. Kerana ini adalah merupakan gabungan herba terpilih daripada Timur Tengah dan negara Asia. Kerana ia membantu menambah tenaga dan stamina, membantu menguatkan sistem imunisasi dan antibodi, membantu meningkatkan tenaga dalaman untuk lelaki dan wanita. Malam Jumaat saudara. Membantu melegakan sakit pinggang, sakit lutut, sengah tulang. Itu kalau orang yang dah usia-usia seperti saya, warga emas saudara. Begitu juga kalau sendisan sakit lendi-lendi, kebas-kebas, saraf, dan melancarkan peredaran darah. Bila badan kita sendi-sendi kita sakit kerana darah kita tak lancar saudara. Itu dapatan saya lah, bacaan saya. Ia juga turut membantu masalah pernafasan seperti lelah, batuk dan semput yang berpanjangan. Samping itu, madu Habbatus Saudah plus tunjuk langit ini turut membantu melancarkan sistem penghadaman, membersihkan usus bagi membuang toksin sesuai untuk ibu selepas bersalin dan membantu mengeluarkan angin dalam badan. Samping itu, ia turut merawat diabetes, darah tinggi dan mengawal kolesterol. Hubungilah saudara Zul 019-917-0449, tokoh jamu kemaman. Doa saya saudara Zul moga berjaya dalam perniagaannya. Saudara Syarif Sumadi, saudara Sofi, saudara Kofi Ahmad, Raja Mustafa Ahmad Do, bagus. Usai e-commerce, kita masuk sedikit tazkirah singkat. Tazkirah singkat kita hari ini saudara, banyak orang bertanya, siapakah kekasih kepada baginda Rasulullah SAW? Baginda bersabda, aku tidak meminta untuk anak-anakku. Kata baginda, aku tidak minta untuk keluargaku, tapi yang aku sayangi adalah umatku yang selalu melupakanku dan tidak pernah mengingatiku. Jadi walaupun kadang-kadang kita terlupa pada baginda Rasulullah, namun baginda tetap kasih dan sayang pada umatnya. Saya ingatlah bahawa Rasulullah adalah insan yang selalu merindui kita. Hari-hari akhirnya, baginda Rasulullah sentiasa menyebut orang yang aku kasihi, orang yang aku kasihi. Jadi para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa? Ya Rasulullah, bukankah kami kekasihmu? Jadi jawab baginda Rasulullah, bukan. Kalian adalah saudaraku. Jadi siapakah kekasihmu ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, nanti di akhir zaman ada umat-umat yang rela keluarkan hartanya, mengorbankan hari-harinya dan waktunya hanya untuk bertemu aku di dalam mimpinya. Memang begitu kasih dan percintaan kita pada baginda Rasulullah. Kerana Rasulullah amat sangat menyayangi kita. Rasulullah sangat mencintai. Jadi, dan sekarang ini hanya ada orang bertanya apakah hadis ummati sahih atau dhaif. Itu yang orang membahaskan. Sebenarnya itu adalah benar saudara. Kerana hari-hari terakhir baginda Rasulullah, baginda sentiasa menyebut ummati. Jadi oleh itu kita harus berusaha untuk lebih rapat dengan baginda Rasulullah. Jadi malam ini malam Jumaat saudara, eloklah kita perbanyakkan, kita selawat untuk baginda Rasulullah, mengingati ajaran-ajarannya supaya kita dapat bertemu dengan baginda nanti di akhir zaman. Dan paling utama nanti mungkin juga dapat juga meneguk nikmatnya air dari telaga atau perigi Al-Kausar, iaitu memang dikhususkan milik baginda Rasulullah SAW. Saudara, ingat saudara, mencintai Rasulullah itu adalah sebahagian daripada iman kita. Saudara, baik saudara, seperti biasa, usai tazkirah yang singkat, saya ini daif sangat. Cuma apa yang saya lakukan adalah pembacaan saudara. Bukanlah saya ini ustaz. Jangan saya ingat saya ini pakar agama. Tidak. Ini adalah melalui pembacaan saya, juga kiriman teman-teman, untuk kita saling ingat, mengingati. Tidak lain, bukan riak. Tidak lain, tidak bukan adalah untuk mengingati sama kita. Jadi kepada saudara Hibil, terima kasih saudara yang saban hari menghantarkan kiriman pada saya, untuk kita berkongsi tentang mutiara kata. Menurut saudara Hibil, sekiranya kamu dicela, kamu dihina atau direndahkan orang lain, jangan terlalu bersedih. Sesungguhnya
pencelemu sedang berbuat baik pada kamu dari dua sisi. Itu pertama, ia sedang menghadiahkan kebaikannya kepada kamu. Kedua, disebabkan celaannya, Allah menghapuskan dosa-dosamu. Dan hal-hal yang besar tersedia bagi orang yang membiasakan dirinya mengamati hal-hal yang kecil dalam hidupnya. Terima kasih Saudara Hubil atas culipan kata-kata hikmat ataupun mutiara kata-kata kita. Saya baik, seperti biasa, salam impian moratorium dan RM10,000 wang kumpulan simpanan pekerja. Dia tak bagi pun saya akan sebut sampai malam. Jangan saudara risau, saya akan menuntut. Kita harus menuntut, itu hak kita. Bagaimanapun saya sering berpesan pada pimpinan negara, ingatlah, kalau anda berbelanja tanpa had, negara akan muflis. Tajuk perbincangan kita malam ini adalah demokrasi kian tempang dan ternoda. Saya, demokrasi kian tempang dan ternoda. Sebelum saya memberi pencerahan apa yang saya maksudkan tentang demokrasi yang kian tempang dan ternoda itu, kita santuni dulu pantun Pak Nazir. Apa kata Pak Nazir? Pak Ripin berdiri terjeda, mulut berdesis terpijak paku. Memilih pemimpin perlu waspada, mengelak krisis berulang laku. Jadi kalau kita nak memilih dalam pilihan raya sebagainya, bila kita nak mengundi seorang pemimpin itu, kena waspada, jangan nanti berulang lagi. Macam apa yang berlaku di Melaka, apa yang berlaku banyak tempat, banyak negeri, lompat-melompat dan sebagainya. Kata Pak Nazir lagi, masak kari ikan berangan selepas kaidah menggoreng pelata. Mementing diri menjurus kesombongan, dipandang rendah rakyat jelata. Ini peringatannya kepada pemimpin. Jangan mementingkan diri, kerana itu boleh menjuruskan anda kepada kesombongan yang akhirnya akan dipandang rendah oleh rakyat jelata. Saya juga menerima kiriman pantun daripada sahabat saya Nordin Malik, pejuang muda daripada Perak Tengah. Kata saudara Nordin, subuh hari turun hujan, sayup berkokok si ayam jantan. PRN Melaka jadi ujian, masing-masing uji kekuatan. Bila menyantuni apa yang berlaku di Melaka sekarang ni. Katanya lagi, pelangi petang tampak cantik, nampak dari Bukit Tunggal. Apa dia harap prinsip politik, kawan dan musuh bukannya kekal. Itu yang selalu orang katakan, bahawa dalam politik ini tidak ada musuh yang berkekalan, tidak ada teman yang berkekalan. Ya, saudara. Cuma saya senyum sedikit bila saya dapat satu kiriman. Ini pantun terakhir daripada sahabat kita daripada Melaka ni, Saudara Hashim Atan. Kata Saudara Hashim Atan, angin tak ada, pokok bergegau. Ini dalam bahasa Melaka, saudara. Angin tak ada, pokok bergegau, ketua menteri mau ditukau. Akibat hati sudah terbakau, kerana 4 katak dalam satu sangkau. Itulah kenyataan Saudara Hashim Atan untuk kita senyum-senyum sendirian. Baik, saudara. Dalam keadaan begitu, jangan lupa kita menyantuni gedung ilmu kita. Kerana apa yang digariskan oleh pemimpin terdahulu melalui catatannya dalam buku berjudul Pemimpin dalam Ungkapan Melayu, terbitan Dewan Bahasa, ada menyebut bahawa pemimpin Melayu itu seharusnya yakin pada diri sendiri dan tidak teracah atau tidak yakin pada dirinya. Mereka tidak sepatutnya, seperti kata-katanya, sebarang kerja teracah-acah, duduk resah, tegak gelisah. Kerja tak betul, laku tak semenggah. Kesana menacu, kesini mengacah. Badan penat, kerja tak sudah. Orang benci, tercampak maruah. Hidup di kampung, tiada faedah. Ini orang dulu tu bila dia bercakap ni, dia penuh dengan bahasa kiasan, saudara. Jadi kita harus berhati-hati kerana orang begini dijadikan pemimpin. Kalau orang sebegini dijadikan pemimpin, maka negara akan punah. Jadi akhirnya kerja yang baik jadi menyalah. Dihasung orang, ianya mudah. Akal pendek, kaji tak sudah. Memimpin ummah, rosak binasa. Akhirnya pemimpin sebegini dijadikan tua, umat terinaya. Dijadikan induk, umat akan teruk. Dijadikan teladan, ia menyetan. Negeri rosak, rakyat kan kemak. Itu berbidalan orang tutu dahulu kalau pemimpin yang kita angkat yang sebegitu sikapnya. Kita sambung lagi malam besok, saudara. Usai gedung ilmu kita, seperti biasa, saya harus memberi peringatan kepada saudara. Mereka yang menyunting semula live saya ini, Saudara Said Majid, Saudara Nokiki, Ros, Aisyah. Bagi mereka yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan ke dalam channel YouTube, maka anda adalah bertanggungjawab atas setiap suntingan anda. Saya tidak bertanggungjawab. Dan begitu juga bagi mereka yang menghantar kiriman
memberi komen dan sebagainya. Ikutilah peraturan dan undang-undang negara kita. Jangan menghantar culipan yang bukan-bukan, yang mengundang musibah. Saya tidak akan bertanggungjawab atas apa-apa yang berlaku atas kiriman anda, kerana saya tak mempunyai kemampuan untuk memberi menilai ataupun nak usir keluar dan sebagainya. Sebagaimana saudara tahu, saya satu orang yang agak stone age, yang tidak pakar dalam bidang teknologi ini, saudara. Dan ingat, ini adalah pencerahan politik. Ini pencerahan politik berdasarkan kepada pengetahuan saya, untuk saya memberi pencerahan supaya kita faham kedudukannya, bukan untuk berkempen, bukan untuk menarik sokongan anda dan sebagainya. Tidak, ini adalah pencerahan dan juga menyedarkan warga saya itu warga UMNO. Kalau mereka tersilap, tersasar dalam kehidupan mereka, maka kembalilah. Kalau tersesat, kembalilah ke jalan yang benar, saudara. Prinsip kita ialah kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Kalau itu prinsipnya, insya-Allah tak ada masalah pun bagi saya. Saudara boleh bersetuju dengan pandangan saya, saudara juga boleh tidak bersetuju dengan pandangan saya. Saudara rasa nak berbahas, sila hantar kiriman, insya-Allah saya akan santun. Saudara Rosli Mak Ros, rakyat menunggu 10 KWSP. Nak buat macam mana saudara? Saban malam saya akan bercakap. Saya bersama dengan saudara akan memperjuangkan. Saudara Rosli, nak buat macam mana? Saya tak boleh nak kata apa sebab saya tidak punya kuasa. Jadi Omar Maidin komen sikit Datuk Seri pasal buku memoir adik Datuk Seri Najib. Saya semalam ada sikit menyentuh, tapi saya tak berani nak sentuh lebih kerana ini boleh mengundang masalah. Kerana kadang-kadang bila saya memberi pencerahan, boleh mengakibatkan saman dan sebagainya. Orang kata jangan cari penyakit lah. Itu biarlah mereka bergaduh adik-beradik. Tapi kita rasa, seperti yang saya katakan, bahawa kadang-kadang dalam hidup ini, adik-beradik pun boleh masam muka, boleh berbunuh-bunuhan. Saudara Hashim Matan, thank you Datuk bacakan pantun. Terima kasih Saudara Hashim Matan. Orang Melaka kau, insya-Allah saya akan turun ke Melaka hari Ahad nanti. Okey saudara ya. Baik, hari ini seperti biasa adalah hari yang ke-96. Tinggal 4 hari lagi genaplah 100 hari keberadaan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri di Anjung Kuasa Seri Perdana. Dan saudara boleh menghantar kiriman atau memberi komen ataupun memberi culipan, sama ada anda berpuas hati dengan beliau sebagai Perdana Menteri ataupun barisan kabinet-kabinetnya. Sebab masih lagi dibuka, iaitu tinjauan soal selidik. Sila masuk dalam https://tinjauan soal selidik .mampu.gov.my/Malaysia Minister. Saudara boleh memberi pandangan saudara. Saya yakin ini akan juga dilihat oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sekembalinya daripada negara Indonesia, lawatan selama 3 hari ke Indonesia, yang merupakan lawatan pertama beliau keluar negara ya. Saudara Cik Latif, Assalamualaikum Datuk dari Kuala Terengganu. Orang Terengganu dah. Dan hari ini berita sedihnya yang saya terima adalah tentang penutupan selama 10 hari Kolej Kediaman di UiTM Lendu. Alhamdulillah anak saya tak sempat masuk dalam kolej itu lagi. Kalau tidak, dia pun terbabas juga. Saudara, bahawa beberapa kolej kediaman pelajar di Universiti Teknologi Mara di Lendu, itu di Alor Gajah, diarahkan oleh Kementerian Kesihatan ditutup selama 10 hari bermula hari ini kerana seorang pelajarnya disahkan positif COVID-19. Menurut Pengarah Kesihatan Negeri Dr. Rusdi Abdul Rahman, notis penutupan di bawah Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 itu dikeluarkan oleh Pejabat Kesihatan Daerah Alor Gajah. Katanya pejabat kesihatan itu menerima notifikasi awal daripada klinik UiTM pada jam 2 petang tadi, semalam, dan memaklumkan seorang pelajarnya didapati positif COVID-19. 8 lagi pelajar mengalami gejala, bukan semua 8 orang jangkiti, tidak. 8 orang pelajar lagi mengalami gejala jangkitan. Itu saluran pernafasan, dan kesemua mereka telah menjalani ujian PCR, iaitu tindak balas berantai polimeras COVID-19 yang keputusannya dijangka diperoleh dalam tempoh terdekat. Jadi menurut Dr. Rosdi, saya tetap lanjut mendapati pelajar telah menghadiri program kepimpinan, bukan anjuran parti politik saudara, anjuran sebuah badan bukan kerajaan, dari 3 hingga 7 November lalu di sebuah resort di Alor Gajah yang turut disertai kira-kira 45 orang lagi membabitkan pelbagai cawangan di UiTM. Jangan saya tengok ada orang mengatakan ini orang politik. Tidak. Ini UiTM menganjurkan dia punya program di Alor Gajah
dan salah seorang daripada pelajar yang hadir dijangkiti dan hari ini ditutup. Jadi jangan salah tafsir. Saya tengok ada pihak mengatakan bahawa ini punca daripada kempen politik. Tidak. Saudara, ini kenyataan daripada pengarah kesihatan daerah. Baik saudara. Sebab itu saya juga ingin menyantuni catatan saudara Rizal Endau. Dia kata apa masalahnya Kementerian Kesihatan ni? Pelik pula ada SOP-nya sampai langsung nak datang rumah ke rumah tak boleh. Pilihan raya kecil Slim boleh. Pilihan raya kecil Cini dulu okey. Tak ada pula kluster baru. Bahkan masa itu vaksin pun tak ada. Sekarang ni dah 96% ada vaksin. Jadi katanya seolah melampau-lampau lah pula. Kerana sekarang ni di Melaka, seluruh negeri Melaka sedang menunggu hari paling bersejarah iaitu pilihan raya negeri pada tanggal 20 hari bulan November nanti. Jadi dalam ini saya nak menjawab, nak menjelaskan bahawa sesungguhnya inilah yang saya katakan ketempangan demokrasi yang teramat dan dirasai oleh kalangan warga, yang akhirnya kesan dari itu ramai orang politik merasa pudar hati. Ramai rakyat ataupun penggiat-penggiat politik rasa pudar hati melihat ketempangan politik yang sebegini. Jadi persoalannya menjadi masalah sekarang ini banyak pihak menyalahkan UMNO. Ini yang saya kata kena diperbetulkan. Saya perlu menyatakan persepsi yang salah. Banyak pihak menyalahkan UMNO. Macam mana saya katakan, seringkali saya katakan, apa saja yang dilakukan oleh kerajaan, kalau sesuatu itu dilihat tidak memenuhi cita rasa mereka, maka mereka akan menyatakan, ini kerajaan UMNO. Sebenarnya tak betul, saudara. Dari dulu lagi masa kerajaan Pakatan Harapan, bila rakyat hidup dalam susah dan sebagainya 22 bulan, masih lagi ada mengatakan UMNO yang salah. Bila datang kerajaan Perikatan Nasional, pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin, bila rakyat terkurung selama setahun lebih, pun orang katakan UMNO yang salah. Jadi banyak pihak menyalahkan UMNO. Jadi sebenar-benarnya itu adalah silap saudara. Jadi apa saja berlaku UMNO yang ditunjang. Sebenarnya sebenar-benarnya saudara, dari satu sudut memanglah baik bahawa rakyat masih merasakan UMNO itu kerajaan dan kerajaan itu UMNO. Tapi sebenarnya tak betul saudara. Perlu diingat bahawa kerajaan hari ini walaupun Perdana Menterinya adalah naib Presiden UMNO, tetapi dalam kerajaan itu ada PAS, ada Parti Peribumi Bersatu, saudara. Ada juga mereka yang melompat daripada PKR. Ini kena ingat saudara. Malahan ada pula kalangan katak-katak pisang, katak puru yang melompat, dan ada juga yang cicak mengkarung manusia dua alam. Jangan lupa saudara, kerajaan hari ini cuma yang memimpinnya cuma Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri, tetapi beliau didokongi oleh parti-parti lain. Jadi jangan salahkan pada UMNO. Jangan lupa kerajaan ini juga saudara mendapat sokongan daripada Pakatan Harapan yang menandatangani persefahaman bersama antara Yang Berhormat Perdana Menteri dengan Lim Guat Eng bersama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Mat Sabu mewakili Pakatan Harapan. Jadi jangan salahkan UMNO. Saudara, saya tak katalah UMNO saya terbaik, saudara Mat Semana. Tetapi bagi saya, kalau mereka terus tuduh UMNO, itu beratlah. Sebab kerajaan hari ini bukan kerajaan UMNO. UMNO hanya menempel saja, saudara. Kita ada 42 kursi saja. Sebab sedangkan anggota kabinetnya ramai daripada bukan UMNO, daripada PAS. Jadi kenapa pula nak salahkan UMNO? Tak boleh lah itu, saudara. Yang buruknya pada UMNO, yang baik mereka tegur, mereka mendapat segala nikmatnya. Jadi sebabnya saya kata ini perlu difahami hakikat ini. Jadi untuk menyalahkan UMNO semata-mata bagi saya amat tidak adil. Namun saya agak tersentuh bila sikit-sikit tuding UMNO. Ini salah UMNO. Sebenarnya tak ada saudara. Dalam kabinet UMNO beberapa orang saja pun. Jadi sekarang ni saya nampak dalam konteks ini situasi jadi bertambah parah di Melaka. Sebab bila Apek Lempang yang selama ini mengharapkan adanya pertandingan. Ini Pak Apek Lempang ni memang dia suka. Bak kata pepatah kapal pecah jom kenyang. Apek Lempang ni dia sukalah menjadi ejen-ejen kerana itulah masanya mereka mengaut keuntungan. Dan sekarang dah tak boleh nak bergerak bila ada SOP. SOP ini diwujudkan ataupun disarankan oleh Kementerian Kesihatan. Memang menterinya Khairy Jamaluddin daripada UMNO.
Tapi jangan lupa bahawa pelaksana ataupun petugas-petugas daripada pihak polis, menterinya Saudara Hamzah Zainuddin. Bukan dia UMNO, daripada PBM. Tapi masih lagi nak menyalahkan UMNO. Tak baiklah begitu. Jadi apik-apik Lembang inilah yang sekarang tengah memaki hamun pada kerajaan pimpinan Datuk Seri Ismail Sabri kerana tak boleh nak berkempen dan sebagainya. Malahan saya ketawa juga bila Datuk Seri Anwar Ibrahim bising daripada parti Kata Harapan. Dah kamu setuju, terima ajalah. Betul. Tok Mat pun bersungut juga. Bukan Tok Mat tak bersungut, tapi kita hanya sekadar bersungut je lah. Itu yang telah mampu kita lakukan. Kerana tak ada lagi lah sekarang ni. Tak boleh. Tak boleh nak buat ceramah rumah ke rumah. Tak boleh nak buat kempen. Tak boleh nak pergi mengantar leaflet ataupun gerombolan. Malahan pusat darah mengundi pun tak boleh. Jadi saya harap kita jangan lupa bahawa ini juga mungkin antara SOP yang disarankan oleh pengurusi Majlis Pemulihan Negara. Jangan lupa saudara. Mungkin juga ini adalah antara SOP yang disarankan oleh pengurusi Majlis Pemulihan Negara, Tan Sri Muhyiddin Mak Yassin yang bertaraf menteri. Jangan salahkan UMNO. Apakah dia katanya kalau buat macam ni biar orang marah? Marah ke UMNO? Mungkin. Saya tidak menuduh. Bagi saya kemungkinan. Kerana itu untuk menyalahkan UMNO amatlah tidak adil. Bila SOP yang mengarut, yang ramai orang mengatakan SOP yang mengarut ini, tapi janganlah tunding terus pada UMNO. Saya harus memberi penjelasan ini supaya semua orang faham. Kerajaan hari ini bukanlah kerajaan UMNO secara total. UMNO tidak mendominasikan kerajaan keluarga Malaysia ini yang dipimpin oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri. Ini adalah satu persefahaman antara PAS, ada di situ, PBM, of course, ada UMNO dan juga disokong oleh Pakatan Harapan. Cuma jangan salahkan UMNO. Itulah saya nak membawa betulan. Sebab hari ini sekarang ni saudara, saya juga menerima curipan daripada sahabat saya, Saudara Saiti Omar, MSO. Sebab saya terkejut juga. Kerana bulan lalu saya ada memberi pencerahan tentang lebih kurang 600 orang ahli warga PAS. Ada yang dah 30 tahun. Jadi PAS totok lah di kawasan di Kelantan. Mereka menyeberang menyertai Parti Keadilan. Dan rupanya yang terbaru ini adalah satu kejutan apabila Pak Chu. Pak Chu ni orang Kelantan ni dia cukup kenal dengan Pak Chu ini. Satu kejutan berlaku di Kelantan malam kemarin bila seorang pejuang veteran PAS yang merupakan penggerak semangat PAS selepas mereka kalah pada tahun 1978 lalu, yang dikenali sebagai Pak Chu telah berhijrah meninggalkan PAS untuk menganggotai Parti Amanah. Ini satu kejutan bagi saya. Dan mungkin ramai tak kenal siapa Pak Chu ini. Terutama generasi muda sekarang ni. Sebenarnya beliau adalah orang yang menggerakkan supaya diumpamakan sebuah ladang. Dialah yang menebas segala rumput rampainya dan menanam baja atas Parti PAS supaya berkembang di Kelantan. Hari ini buah-buahannya dinikmati oleh semua orang. Tapi Pak Chu merasakan dirinya disingkirkan begitu saja. Saya tak mau bagi komen lebih. Tetapi bersama dengan Pak Chu di Kelantan terdapat seramai 50 orang ahli PAS. Kalau rantau ini di kawasan Rantau Panjang ni kalau ahli PAS ni memang tebal semangatnya dengan kecintaan terhadap Parti PAS, dan mereka telah pun meninggalkan Parti PAS untuk menyertai Amanah yang kini dipimpin oleh Dr. Wan Shah Jihan Wan Din. Sebab itu dalam ucapannya secara maya, Pak Chu berkata beliau kecewa apabila PAS tidak melihat pengorbanannya dan jasanya selama ini seolah-olah disia-siakan. I rest my comment. Saya tak boleh nak komen lebih. Nanti orang kata saya mengutuk PAS. Tapi itulah keadaan sekarang. Saudara, itu berita yang saya terima yang dikirimkan kepada saya oleh saudara Saiti Omar. Sahabat saya ini dia penulis. Dulu memang dia kalau jumpa saya, apa khabar orang UMNO? Dia memanglah salah seorang pencinta PAS era zaman Tok Guru Nik Aziz. Memang dia bersahabat rapatlah dengan Tuan Guru Nik Abdul Aziz. Baik saudara, saya nampak sekarang ni bahang pilihan raya di Melaka semakin panas.
Lebih panas lagi apabila saya tengok ada kenyataan sama ada benar dilontarkan atau ini sekadar mainan dalam media sosial, saudara. Sebab sekarang ni macam-macam ada berlaku dalam media sosial, macam-macam cerita. Ada yang boleh percaya, ada yang boleh tak percaya, tetapi kadang-kadang saya memikirkan ada juga yang boleh difikirkan ada kebenarannya. Sebagaimana yang saya lihat bahawa Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin ini dilaporkan oleh Sinar Harian melalui twitter.com. Sinar, dia kata, dia berseru, dia menyeru dalam pilihan raya negeri Melaka supaya para rakyat mengundi agar pengundi di dalam pilihan raya negeri Melaka memilih wakil rakyat yang berintegriti, termasuk wakil rakyat yang tidak pernah dikaitkan dengan pengganas. Jadi persoalan saya ni, bila dia sebut perkataan pengganas tu, apakah ada calon yang bertanding dalam pilihan raya kali ini merupakan pengganas? Dan beliau sebagai Menteri Dalam Negeri perlu menyatakan, sebab data-data semua ada boleh dapati daripada pihak polis. Sepatutnya begitulah saya. Jadi saya bila tengok begitu, takkan Menteri Dalam Negeri bercakap begitu. Ini saya memberi pencerahan. Sebab beliau sebagai Menteri Dalam Negeri, bila dia kata hendaklah memilih calon yang berintegriti, termasuk tidak pernah dikaitkan dengan pengganas. Apakah ada calon yang dikaitkan dengan pengganas? Ini perlu dijawab oleh beliau sendiri. Malahan saya tengok ada pula calon daripada Parti Gerakan, iaitu Fong Kai Ling, yang akhirnya memohon maaf secara terbuka berhubung tindakannya sebelum ini seolah-olah mengajar rakyat di negara ini untuk bolos ataupun lolos ke Israel menggunakan pasport Malaysia. Ini satu kenyataan yang bagi saya satu benda yang amat berbahaya. Beliau sebagai calon wakil rakyat mengajar rakyat pula, tapi dia akhirnya dia minta maaf. Walaupun you memohon maaf, tetapi kadang-kadang kita kena fikir, saya kena fikir, maaf saja tidak cukup. Apakah masih ada lagi saki-baki kepercayaan anda di situ? Jadi Datuk Hamzah Zainuddin sebagai Menteri Keselamatan Dalam Negeri, eloklah tinjau-tinjau, tengok-tengok siapa latar belakang dia ni. Kerana walaupun dia tidak berniat, katanya menurut ini laporan daripada Malaysia Gazette, katanya dia tidak berniat untuk mencabar undang-undang Malaysia yang telah menetapkan negara Israel tidak boleh dilawati oleh rakyat Malaysia. Jadi dia faham, tapi kenapa dia boleh berkata begitu? Ini masalahnya, saudara. Jadi saya harap dalam keadaan-keadaan begini perlulah pihak-pihak berwajib melihat akan tentang calon-calon yang bertanding, perlu disiasat. Macam juga yang kita dengar seorang calon daripada Johor, ahli Parlimen Johor, Lahabau katanya, kemudian minta maaf. Mana boleh begitu? Bercakap sembarangan, lepas tu minta maaf. Memanglah warga bangsa kita ni warga yang mudah pemaaf, tapi jangan selalu. Kalau selalu maaf nanti kena pelampang nanti. Dan begitu juga dengan adanya tular. Kononnya, ini sebab saya kata sekarang ni media sosial digunakan dengan adanya berita palsu, berita tak betul. Ini tular. Mengatakan adanya 300 orang ahli UMNO melompat ke Parti Perbumi Bersatu. Saya terkejut. Jadi akhirnya saya menurut laporan media sosial siasat, edisi siasat, dia mengatakan bahawa 300 ahli UMNO bagi Alor Gajah yang dikatakan dilaporkan meninggal ke UMNO itu adalah tak betul. Kerana beliau telah menghubungi pemangku ketua bahagian UMNO Alor Gajah, Datuk Rospendi, kerana untuk mendapatkan penjelasan. Jadi menurutnya 300 orang yang didakwa meninggalkan UMNO sebenarnya itu adalah satu psywar kepada pihak PBM untuk menutup kelemahan mereka dalam pilihan raya negeri Melaka. Jadi Rospendi juga menjelaskan keadaan sebenarnya ialah ketika pihak PPBM memberikan bantuan kepada penduduk, mereka meminta MyCard, itu kad pengenalan, dan telah menyimpan satu salinan MyCard penduduk. Jadi melalui maklumat salinan MyCard tersebut, PBM telah mengisi borang keahlian PBM dan pada hari itu mendakwa kononnya seramai 300 orang lah ahli UMNO menyerta PBM kerana hilang keyakinan kepada kepimpinan UMNO kononnya. Jadi malahan Puan Maria yang didakwa mengetui 300 orang ahli UMNO yang melompat ke PBM itu sebenarnya adalah ahli PBM. Walau bagaimanapun, pihak edisi siasat sedang berusaha untuk mendapatkan sesi rakaman video
bersama dengan Dato' Rospendi. Saya juga insya-Allah kalau saya pergi ke Melaka nanti saya akan berjumpa dengan beliau nak bertanya duduk perkaranya. Begitu juga dengan dakwaan. Ini cerita sebenar. Banyak cerita sekarang ni. Orang kata begitu, orang kata begini. Dakwaan mengatakan bilik gerakan Dewan Undangan Negeri Bemban itu kononnya ditutup. Ini ada laporan. Jadi sedangkan menurut pengarah Jentera Barisan Nasional, Dewan Undangan Negeri Bemban, Rizman Ghazali, belum menafikan dakwaan yang mengatakan bahawa 9 pusat daerah mengundi di kawasan tersebut itu. Katanya kesemua PDM telah dibuka. Sebaik saja penamaan calon berjalan dan terlaksana pada hari Senin lalu. Dan hanya satu saja pusat daerah mengundi, dia bukan ditutup, dipindahkan. Kerana itu berdasarkan kepada faktor keselamatan. Disebabkan pusat daerah mengundi itu terletak di persimpangan yang boleh mengakibatkan kemanggalan jalan raya. Jadi Saudara Rizwan Ghazali menasihati ketua pusat daerah mengundi di situ memindahkan ke tempat yang lebih selamat. Jadi ini keadaannya, saudara. Jadi bila mereka menyebabkan dah tutup, itu tak benar. Sedangkan jentera UMNO sedang bersemangat untuk meneruskan usaha-usaha memastikan kemenangan di daerah Jasin kesemuanya, saudara. Cuma saya gelak juga. Ini cerita benar sebab saya tengok dalam live, saya nampak hari ni sekarang ni Timun dan Siakap. Timun dan Siakap jadi bahan untuk sebahagian daripada kempen untuk menarik sokongan. Kerana saya lihat ada satu lori pickup. Lori pickup itu dia tu lambang tu Pakatan Harapan. Dan daripada lori itu dikeluarkan timun, lebih kurang 3 tongkol timun dan 1 atau 2 ekor ikan siakap yang diagih-agihkan rumah-rumah. Ini yang saya katakan, kenapa begitu? Kenapa dalam saat sekarang ni ambil gambar tunjuk bahawa betul lah mereka nak menyantuni rakyat hantar timun. Habis sebelum ni kenapa tak bagi? Selama ini mungkin rakyat yang nak mengharapkan bakul makanan, sebab itu ada makcik tu dia kata tak payahlah, dia kata. Sebab kami pun dah larat dah lenjan dah tak nak terima, tapi dia kata ambil lah pemberian dia rezeki. Jadi makcik pun ambil. Malahan dia bagi pun dengan tangan kiri macam tak ikhlas. Setara bagi timun dan ikan siakap. Jadi saya kata kempen pilihan raya di Melaka kali ini 3 tongkol timun dan ikan siakap. Mungkin gamaknya ikan siakap ni mahal di Langkawi lah gamaknya, saudara ya. Jadi dicarilah ikan siakap, diletakkan atas van pickup tu, maka letakkan dalam plastik, dihantar rumah-rumah. Bagi saya melihat benda ini, bukan ini caranya, bukan ini nilainya kita untuk menggamit yakin rakyat untuk mengundi calon mereka. Saudara, jadi berhati-hatilah. Tapi saya kalau saya cakap benda itu orang marah. Cuma yang saya marah juga seorang. Kalau saya marah dia orang, saya juga perlu marah. Pimpinan saya ni Tok Mat, Tok Hal pula ni, Mat dia Tok Mat Maslan Susah Agung. Tular pula gambar dia menggoreng kuih tiaw. Sudah-sudahlah gambar begitu, tak payah. Saya tegur, saudara. Jangan kata saya satu pihak. Kalau saya pimpinan UMNO tak betul, kita tegur. Jangan kita menegur punya pembangkang saja. Saya melihat, saya kata kenapa Tok Mat mengulangi masalah yang sama? Nak tunjuk bahawa begitulah kita menyantuni rakyat. Tak payah. Nyatakan bahawa UMNO simple saja. Kita mengharapkan bahawa pilihan raya kali ini rakyat memberi kepercayaan pada UMNO untuk mewujudkan kestabilan demi keharmonian rakyat untuk lestari menyantuni ekonomi. Itu saja. Cerita pada rakyat yang mudah. Tak payah nak goreng kotiau lah, nak pimpin orang. Tak payah. Tok Mat, tak payah buat kerja macam tu, Tok Mat. Lama orang tahulah Tok Mat pandai masak. Jadi bukan itu caranya lah. Macam ini hantar timun 3 tongkol, ikan siakap seekor 2 ekor. Jangan sesekali kita menghina. Jangan sekali kita menghina maruah pengundi kita dengan dibeli dengan keadaan-keadaan sebegitu saja. Dan lebih menyentuh perasaan saya yang saya nak ulas malam ini apabila kenyataan yang tersiar dalam media sosial itu sahabat saya, Saudara Muhammad Sobri Syafi'i. Bila dia kata sekiranya Pakatan Harapan tak dapat menang 15 kerusi di pilihan raya negeri Melaka, maka UMNO, PBM dan PAS akan bentuk kerajaan negeri. Saya kata mana datang logikanya? Kalau tak dapat 15 kerusi, tentulah UMNO dapat 15 kerusi. Itu cerita dia. Untuk UMNO kembali keadaan, saya rasa takkan mungkin lagi. Bila masa pula PAS memilih untuk bersama PBM,
untuk kita bentuk kerajaan. Sebab saya kata kita tak usah marah lah. Saya cakap terus terang. Jadi warga UMNO tak payah lagi, tak payah nak sebut dah. Yang pergi, biarkan dia pergi. Yang berlalu, biarkan berlalu. Bukan salah kita. Biarkan mereka dengan pilihan mereka. Cuma saya kira, jangan pula nanti bila nak tubuh kerajaan, mereka pula mencari UMNO. Selalunya begitu saya. Bila langkah Sheraton, mereka cari UMNO. Lepas tu naik kerajaan Perikatan Nasional. Bila nak tolak Tan Sri Muhyiddin, cari juga UMNO. Ini masalah saya. Jadi bagi saya secara peribadi tak setuju dengan kenyataan yang tular di media sosial. Ini Tok Mat pun kenyataan juga, saya nak bertanya. Kenapa begitu kan? Sebab Timbalan Presiden UMNO menyebut untuk tubuh kerajaan Melaka nanti, lepas pilihan raya, UMNO boleh bekerjasama dengan PAS atau PBM. Bagi saya tak payah lagi dah. Apakah? Bagi saya tak tahu apakah itu berita palsu atau saja mereka mewujudkan itu sebagai berita-berita yang untuk disensasikan. Saya tak benar. Sebab saya dengar juga tadi Tok Mat bercakap, dia kata kalau wakil rakyat nak jadi wakil rakyat, khususnya orang UMNO ni, dia kena jadi macam lomang. Nak masak lemang saudara, ada pulut, isi dalam buluh, lepas tu diisi santan. Memanglah masa dapat santan tu lemak, tapi bila dibakar, didiamkan pada api, perlu dihentak. Itulah cabarannya. Dan bila mengelegak santan itu perlu dihentak dan dibakar, akhirnya dapatlah jadi lemang. Bukan satu benda yang mudah. Jadi beliau mengingatkan pada wakil rakyat atau calon wakil rakyat UMNO, bukan kerja mudah untuk mendapat keyakinan rakyat sebagaimana kita masak lemang. Jadi untuk itu, untuk apa pula kita nak bersama dengan mereka? Sebab saya kata, apakah ini berita palsu atau sebaliknya? Terpulanglah. Jadi kemudian saya tengok lagi menerusi media sosial harian Metro melaporkan kenyataan Tok Mat, Barisan Nasional terbuka untuk bekerjasama dengan Perikatan Nasional bagi menubuhkan sebuah kerajaan negeri yang lebih stabil selepas pilihan raya negeri Melaka. Macam mana saya kata? Bukan ada menang-menang. Saya berkeyakinan pilihan raya kali ini cuma dua saja. Sama ada rakyat memilih Barisan Nasional atau Pakatan Harapan. Tak ada keperluan lagi dah. Yang pergi itu biarlah pergi. Jadi pada Tok Mat, saya nak pesan. Ini saya warga UMNO. Saya mewakili ahli akar umbi Tok Mat. Jaga maruah UMNO ni. Jangan sesekali digadaikan prinsip perjuangan kita. Benar, UMNO bertanding untuk menang. Tapi kalau tidak berjaya, tak apa, tak ada masalah. Warga UMNO berkata, kita bertanding untuk menang. Kita akan berusaha habis-habisan. All out this time. Tapi kalau takdirnya kita kalah, it's okay. Kita tetap setia dengan parti. Bukan kita tak pernah kalah. UMNO tidak mampu membentuk kerajaan dalam pilihan raya 14 yang lalu. Okey, kita berlapang dada serah pada Pakatan Harapan. Sebab itu kehendak rakyat. Takkanlah kita nak terhegeh-hegeh, nak buat scheme of thing lah. Kalau waktu itu Datuk Seri Najib memimpin UMNO waktu itu, beliau boleh panggil, sebab waktu itu kita dapat 79 kursi. Cari lagi 60, wujudkan scheme of thing. Boleh memerintah. Kita tak buat begitu sebab kita menyantuni apa yang rakyat mahu. Kalau rakyat memutuskan bersama UMNO, maka menjadi tanggungjawab UMNO lah untuk memikul tanggungjawab ini dan amanah ini melaksanakan setiap impian rakyat. Tapi kalau mereka memilih Pakatan Harapan, silakan, tak ada masalah. Kita akan menyantuni terus, kita akan terus berjuang. Jadi bukan artinya kita membenci mereka, tidak. Jadi Tok Mat tak payahlah. Sebab bila saya tengok tersiar kenyataan UMNO ni, bertambah lagi saya, Tok Mat kena ingat, Tok Mat, macam mana kita nak bersama dengan PBM? Hari ini saya tengok ada pula kenyataan UMNO ibarat kata buruk yang tak boleh dibaiki. Itu kenyataan Tan Sri Muhyiddin. Jadi Tok Mat tak payahlah buat kenyataan-kenyataan begini. Tak payah nak tunjuk kita baik, kita berlapang dada. Enough is enough. Jangan kita tak mahu lagi. Kita akhirnya besok bila mereka nak cari kuasa, mereka cari kita, akhirnya kita request. Macam mana? Macam PAS. Bila dah tak ada kuasa, hilang kuasa dan sebagainya, bentuk Muafakat Nasional, wujud Muafakat Nasional, kita bertanding pilihan raya, kita menang, rakyat yakin dengan kita. Dan bila mereka jadi menteri, kita kena kuih. Maruah UMNO ni kena jagalah. Warga UMNO tidak mahu. Saya yakin Tok Mat, saya nak cakap minta maaf lah. Tok Mat nak marah-marah lah kat saya. Saya mewakili warga UMNO, saya ahli UMNO. Kalau Tok Mat rasa nak pecat saya, pecat lah Tok Mat. Tapi cara tak benar ni. Ataupun Tok Mat kena buat pembetulan. Tok Mat kena ingat, UMNO tidak mahu melihat suasana ini terjadi. Takdirnya kita menang, kita harus mengatur syukur pada ilahi. Dan kita beranggapan inilah kemenangan itu sebagai satu amanah dari rakyat. Di samping itu, ini ujian dari ilahi. Sejauh mana kita benar-benar ikhlas menggalas setiap amanah yang diharapkan oleh rakyat.
Tapi kalau kita tewas, itu bukan penutup dan terakhir dalam perjuangan. Tak payah nak campur-campur dengan puak-puak PBM, Perikatan Nasional. Tak payah. Cukuplah mereka menyakiti hati kita. Pedih, Dok Mat. Takkan nak kita nak Saya sebenarnya melihat kerajaan yang ada sekarang ni, yang dipimpin oleh Datuk Ismail, Yang Amat Datuk Ismail Sabri, saya rasa memang hati itu terbuku lah. Sebab mereka macam-macam, bukan mereka tak kata, mereka lah lompat sana, lompat sini macam katak. Tapi kalau pimpinan dah buat keputusan, kita diam je lah. Tapi dalam hati itu Tuhan lagi yang tahu. Jadi dalam keadaan sekarang ni, saya berharap lah agar Tok Mat lebih sensitif sebelum mengeluarkan kenyataan. Jadi kepada warga UMNO, jangan khawatir. Kita akan teruskan perjuangan ini untuk di Melaka. Saya merasakan bahawa apa yang berlaku sekarang hari ini adalah sesuatu ujian yang maha besar kepada UMNO. Jadi sebab itu tak ada keperluan untuk kita bukanlah kita nak cakap besar, bukanlah kita bukannya kita nak tunjuk bahawa kita ni hebat, saudara. Kita kena ada pendirian lah. Jadi pada Tok Mat khususnya, sila buat pembetulan. Jangan, saya rasalah pedih lah sebab bila dengar kenyataan macam Tan Sri Muhyiddin kata, macam kata buruk lah apa semua. Ini keadaan sendiri. Sebenarnya saudara, saya melihat di Melaka secara jujur, saya ingin menyatakan bahawa pilihan raya kali ini, saya juga bersetuju macam mana kata Tok Mat, bahawa pilihan raya kali ini adalah penentu. Dia macam juga pilihan raya negeri Melaka ni, macam pilihan raya umum sebenarnya saudara. Dan kita adalah menuju kepada pilihan raya umum yang ke-15. Sebab itu warga UMNO kena all out. Sebab inilah titik permulaan, inilah petunjuk awal apakah kita mampu untuk memenangi pilihan raya umum yang ke-15. Ini jelas saudara. Dan saya juga dalam keadaan begini, warga UMNO kena bekerja all out. Jangan khawatir, jangan bimbang. Tetapi pemimpin jangan buat kenyataan yang bukan-bukan. Membuatkan ahli apa hal ni, kalau menang nak campur balik dengan PAS, nak campur balik dengan PPM. Orang yang menyakiti, yang melukai hati kita, yang menggoreskan hati dan perasaan kita. Saya rasa enough is enough. Cukup dah. Saya rasa warga UMNO akan lebih istiqomah dan menyokong, menyanjung pemimpin yang mempunyai harga diri. Kita kena pelihara harga diri kita. Dan saya melihat juga saudara, terus terang saya cakap, besar kemungkinan kali ini, pilihan raya kali ini adalah merupakan peringkat awal. Sebenarnya saya ingat nak bercakap benda ni malam besok, tapi saya tengok ada waktu yang panjang lagi. Saya melihat bahawa pilihan raya kali ini mungkin adalah bermulanya jajaran baru dalam politik. Kalau UMNO, sebab saya melihat UMNO Barisan Nasional, saya yakin boleh mendapat 17 kursi. Dan insya-Allah kita akan membentuk kerajaan. Dan waktu itu nanti di Kuala Lumpur, ini kena lihat, di Putrajaya, mereka akan membalas dendam. Parti Peribumi Bersatu akan membalas dendam. Parti PAS juga mungkin akan membalas dendam. Dan mereka akan melakukan tindakan untuk menarik sokongan kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri. Sebab itu sekarang ni kita lihat Yang Amat Berhormat Ismail Sabri pun tak bercakap apa-apa pun. Menteri-menteri pun berapa kerat yang turun menyantuni. Masing-masing simpan kuku, masing-masing simpan diri. Takut. Kalau terlajak nanti, mungkin kena apa-apa tersingkir. Mungkin mereka tak jadi menteri lagi. Saya melihat keadaan ini. Jadi masing-masing nak jaga sangat supaya jangan menyinggung PBM, jangan menyinggung PAS, supaya PBM dan PAS tidak menarik sokongan pada Yang Amat Berhormat Datuk Ismail Sabri supaya kekal mereka sebagai menteri. Bagi saya ini tindakan yang bacol. Apa risau? Saya rasa mungkin akan berlaku jajaran baru. Kerana kalau ini berlaku, saya yakin Pakatan Harapan akan membantu Yang Amat Berhormat Datuk Ismail Sabri untuk mengekalkan penguasaannya sebagai Perdana Menteri di anjung kuasa Seri Perdana. Saya amat berkeyakinan sebab kenyataan Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim bila dia kata bahawa partinya Pakatan Harapan tidak akan menyulitkan pentadbiran Yang Amat Berhormat Datuk Ismail Sabri. Ini keadaannya. Jadi kalau dilihat sulit, maka mereka membantu. Jadi kekal Datuk Mat, tak ada masalah macam mana berlaku di Perak. Dan ini, kalau ini berlaku, besar kemungkinan juga ini adalah merupakan titik-titik awal wujudnya satu jajaran baru antara UMNO dengan parti-parti yang bukan daripada PAS ataupun PBM. Itu pandangan saya secara peribadi. Saya melihat begitu, saudara.
Jadi di Melaka ini adalah penentu segala-galanya. Sebab itu warga Melaka kena gegau betul-betul. Gegau segegau-gegaunya ber. Jangan tunggu lagi nak tunggu Tok Mat bercakap. Tunggu orang ni kata begitu, tunggu orang ni kata begini. Jangan. Teruskan. Walaupun ada SOP, ini tak boleh, itu tak boleh. Kita mesti dominan. Bila UMNO dominan di Melaka. Sebab memang UMNO itu memang kukuh di Melaka. Dalam pilihan raya dulu, dalam PRU yang ke-14, adalah sebab-sebab tertentu yang membuatkan rakyat terperangkap. Minda mereka untuk memilih. Okeylah, tak ada masalah pada kita. Dan saya yakin warga Melaka, mereka tahu UMNO ini adalah parti yang ada akar tunjangnya, yang ada akar rumputnya, akar rambutnya, yang kukuh, yang untuk disandarkan harapan. Bukan parti-parti picisan. Saya minta maaf lah, walaupun orang kata wujudnya gagasan dan sebagainya. Saya tidak nampak benda itu. Tetapi pilihan raya negeri Melaka kali ini adalah bakal mewujudkan jajaran baru dalam politik. Saya amat berkeyakinan. Sebab itu saya lihat pimpinan daripada keadilan, daripada DAP, daripada Amanah tidak menyerang UMNO. Yang banyak kena serang UMNO sekarang ni adalah parti yang akan kuyuk. Parti daripada PBM. Dia tahu dia akan kalah. Sebab itu all out. Letak gambar poster Tan Sri Muhyiddin besar-besaran. Cari upaya. Kerana macam saya kata malam semalam, ini adalah pilihan raya menentukan hidup mati karier politik Tan Sri Muhyiddin. Sebab itu dia all out. Beruntunglah orang Melaka kalau ada pula agian-agian tertentu. Tapi UMNO dalam keadaan yang tak berapa nak ada. Terpaksalah. Randuklah apa yang ada. Jadi keadaan sekarang ni. Sebab sekarang ni udang gerau tak ada. Tak mana tak dapat nak cekau. Duit-duit UMNO tak ada nak dicekau. Nak dilempau-lempau. Tak boleh. Bukan macam dulu-dulu. Tapi saya yakin rakyat tidak akan melihat bahawa dengan duit mereka akan menyokong. Tidak. Sebab itu kalau PBM nak bagi duit, ambil. Sakau, brother. Dari mana dia dapat duit? Soal lain. Saya tengok bawa berarak van, ada gambar semua. Belanja all out. Tapi warga UMNO kena terus bekerja. Dan saya lihat ada berlaku jajaran ni. Tak mungkin PH akan bersama UMNO. Betul, IBB, saya melihat. Saudara kata tak mungkin PH akan bersama UMNO. Itu pandangan saudara. Saya melihat ada sesuatu yang akan berlaku. Jadi saudara Mat Yusof, terima kasih. Saudara Mat Saleh, Datuk, tak payah cerita pasal jalan baru UMNO dengan parti lain. UMNO dah pilih no DAP, no PKR, no PBM. Saudara Ibrahim Idris, betul, tak ada masalah. Tetapi saya mengatakan ini akan berlaku di Putrajaya. Jangan saya mesti memberi peringatan pada warga kita. Harus bersiap sedia. Sebab itu saya katakan, pilihan raya di Melaka ini adalah penentu. Kalau kita menang, mereka kacau juga. Saya rasa sepatutnya Datuk Ismail Sabri terus sajalah buat pilihan raya umum. Ataupun kalau beliau masih mau mengekalkan jawatannya. Ini bukan desire kita. Beliau nak jadi Perdana Menteri lagi, maka suka tak suka dia terpaksa gapai lah mana yang patut. Itu yang saya kata jajaran itu. Bukan di Melaka. Melaka insya-Allah kita akan menang. Saudara UMNO lah, Porah. Kalau menang UMNO, habislah orang Melaka kaya negeri disambung oleh pemimpin. Saya melihat benda begini, ini satu allegation, saudara. Kalau ada bukti, kita laporkan kepada SPRM. Saya tak ada masalah. Ni Melaka ni, saudara, bukan tidak pernah berlaku. Berlaku beberapa orang pemimpin terdahulu juga yang diseret ke mahkamah, yang disiasat oleh SPRM. Berlaku, bukan tak ada. Jadi, bukan saya lupa, saya tidak lupa, saudara, daripada zaman, tak bawa sebut nama lah, tak baik, saudara. Orang mungkin dah meninggal, mungkin ada hidup, mungkin ada dah tua. Jadi, ada, bukan tak ada. Jadi negeri Melaka negeri kecil, lebih mudah orang terhubung. Jadi kalau ada pemimpin UMNO yang terlibat dalam rasuah, yang terlibat dalam menyalahgunakan kuasa, silakan. Jadi Hassan Ismail, PN huyuk bungkus tu. Itu laporan saya dapat hari ini, laporan memang saya dapat. Malahan daripada DAP juga sedang mengalami kesukaran apabila penghuni-penghuni daripada keturunan Cina juga sudah mau mengalihkan perhatian mereka. Saya bercakap berkali-kali, dulu orang tak nak percaya. Pengundi keturunan Cina, mereka bukan tuntut yang bukan-bukan. Dia cuma minta 3 perkara saja. Pertama, dia boleh cari makan. Buat macam mana pun, siapa pun yang memerintah, kalau boleh memberi jaminan, mereka boleh terus hidup, boleh dapat meniaga, dan boleh cari makan, maka akan menyokong. Tetapi apa yang berlaku sejak Pakatan Harapan dibawa kemudian kepada Perikatan Nasional bawah Tan Sri Muhyiddin,
Dan hingga saat ini pun mereka terkial-kial untuk membuat perniagaan. Nak cari makan, susah loh. Susah. Saya jumpa dengan beberapa orang Tokyo, susah. Tengoklah kedai banyak tutup. Jadi sebab itu mereka akan kembali menyokong pada MCA. Besar kemungkinan. Ini saya mendengar dan melihat. Kedua, bagi mereka mahu pastikan anak-anak mereka boleh ke sekolah. Tidak ada gangguan. Ini masyarakat Cina, dia begitu teliti dan begitu menghayati serta anak-anaknya mesti diberi pendidikan. Dan yang ketiga adalah keselamatan terjamin. Jadi kalau tiga ini boleh dijamin oleh UMNO Barisan Nasional, pimpinan kita, dan MCA boleh memberi jaminan kepada warga keturunan Cina, mereka akan kembali. Dia bukan nak suka gaduh-gaduh, dia orang tak suka. Tetapi bila keadaan dah berlaku sekarang ni, bila tengok pula kenyataan-kenyataan daripada pemimpin daripada DAP yang bukan-bukan, bila lah habau apa semua, dia orang pun marah. Ini dapatan saya, saudara. Saudara Ismail Tan, Ismail Sabri, Tok Mat tak payah bersuara, biar pemimpin penyangak aja yang putuskan. Saudara mengatakan pemimpin penyangak tak baik, saudara. Janganlah. Biarkanlah kata Datuk Ismail Sabri, biar. Dia jadi Perdana Menteri, teruskanlah kariernya. Tak ada masalah pada kita. Dan beliau juga ada naik Presiden UMNO. Jadi Saudara Fauzi, saya pun percaya UMNO takkan buat perkara yang bukan-bukan. Saya nak nyatakan bahawa negara kita ada undang-undang. Kalau ada sesuatu, buat laporan. Ini saya dengar macam-macam laporan. Macam-macam allegations ataupun persepsi. Kononnya Dri Harun begini, kononnya Rauf begini, kononnya orang begini. Malahan semalam, macam saya katakan semalam tu, yang belum jadi calon wakil rakyat pun dituduh. Ini saya kata itu mas lah. Tak betul lah. Saudara Acah Bentayan, saya cuba menyantuni bila ada kesempatan. Cuma yang saya nak bagi tahu dalam kedudukan hari ini, laporan yang saya terima, UMNO Barisan Nasional berada di hadapan. Tetapi untuk pilihan raya Melaka kali ini, dia kadang-kadang macam yo-yo. Hari ini UMNO di atas, Pakatan Harapan di bawah. Tapi tak tahu besok. Besok ada isu agaknya, naik balik graf Pakatan Harapan, UMNO ke bawah. Tapi bukan menghilangkan keyakinan para pengundi. Jadi kedudukannya begitulah. Hingga saat ini dapatan saya, UMNO boleh mendapat sekurang-kurangnya 15 kerusi Dewan Undangan Negeri. Dan Pakatan Harapan ada 13. Jadi untuk membentuk kerajaan, insya-Allah, ahli-ahli rakyat di Melaka, jangan buang undi. Jangan sia-siakan undi anda, bulatkan pada UMNO Barisan Nasional. Mudah saja. Supaya dapat ditambahkan daripada 15 kepada 17. Dan mungkin 18. Dengan 18 kerusi ini, maka mantaplah kepimpinan kerajaan negeri Melaka. Ini keadaan, saudara. Saya menyeru supaya kita nak cari kestabilan politik. Dah berapa tahun lah, daripada tahun 2018, 2019, 2020, 2021. Dah 4 tahun kestabilan politik khususnya di negeri Melaka. Melaka adalah negeri pelancongan. Saya dah bercakap berkali-kali, Melaka industri pelancongan. Orang luar nak datang untuk melancong, bukan nak melabur buat kilang. Orang nak tengok banyak tempat-tempat bersejarah di Melaka. Bila mereka hadir, mereka membawa wang, mendapat rezeki. Jadi rakyat akan dapat rezeki. So, orang Melaka kena pilih nak cari pemimpin yang hawau malau ke ataupun nak cari mereka yang menyantuni untuk kebaikan. Bukan untuk nak cari bergaduh, nak gegau sana, gegau sini. Tidak. Kita mahu supaya orang melihat Melaka stabil politiknya. Sebab itu Tok Mat, ahli-ahli UMNO memutuskan bahawa manifesto kita tak nak janji 30 lah, 40, 50. Ini bukan kerja UMNO. UMNO tuntas 5 perkara. Kita nak jamin bahawa negeri Melaka ini politiknya stabil dan rakyat hidup harmoni, ekonomi dapat dimantapkan supaya penerusan perjuangan untuk rakyat. Kerana UMNO itu dari rakyat untuk rakyat. Jadi setiap wakil rakyat, Tok Mat dah pesan, bukan mudah nak jadi wakil rakyat, kena jadi macam lemang, kena bakau. Kena isi dalam puluh tu, diisi dalam puluh. Lepas tu didiam pada api. Lepas tu dibubuk santan. Memang sedap. Orang puji-pujian calon wakil rakyat. Tapi jangan lupa, kena hentak. Gedebuk, gedebak, gedebuk, gedebak. Lepas itu, didiam lagi. Barulah lahir ataupun berjayanya dihasilkan lemang yang menjadi kegemaran warga Melaka bersama dengan dodol. Begitu saya nak tambah, nak jadi politik di Melaka juga diumpamakan seperti mengacau dodol. Mula-mula senang, ringan saja. Tapi bila dah nak masak tu, mulalah berpeluh. Saudara, bukan senang.
Dan Melaka juga tak sunyi daripada udang gegau. Sebab itu dia gagau sana gagau sini untuk dijadikan tempoi dijadikan belacan dan juga cencaluk. Itu makanan kegemaran, makanan sebagai perisa kepada makanan. Memang Melaka ni kecil tapi cukup sedap. Melaka menentukan arus politik 2-0 berapa tak tahu pilihan raya umum yang ke-15. Rakyat Melaka adalah menentu ke mana arus ataupun hala tuju politik negara kita pada pilihan raya yang akan datang. Jadi para tenaga-tenaga, pekerja-pekerja UMNO, lipat gandakan usaha anda. Beri keyakinan, beri penjelasan pada rakyat bahawa kita bukan membeli undi rakyat. Kita bukan menjadikan rakyat hanya cukup dengan seekor ikan ikan dengan 2 tongkol, 2-3 tongkol mentimun. Itu bukan budaya UMNO. Budaya UMNO menjamin lestari kesejahteraan rakyat. Kita sambung lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.